Assalamualaikum, salam sejahtera kawan. Okey, kita menyambung kisah sejarah metal di Negeri Sembilan, khususnya di Nilai. Okey, untuk tajuk kali ini aku nak mengetengahkan tentang band Brave Invasion, BIV. Okey, logiknya kenapa? Tanpa kewujudan BIV, tidak mungkin berlakunya penganjuran gig. Namun selepas tahun 1998, secara khususnya pada tahun 2001, telah berlaku anjakan yang besar lah di Negeri Sembilan. Dia telah mewujudkan satu scene baru di negeri tersebut lah. Nama asal BIV itu sebenarnya diambil daripada nama lokasi kampung Pondok, iaitu kampung asal Pian dan Aru. Kebetulan kampung Pondok itu terletak di Batu 14 Jalan Labu. Okey. Itu sebab mereka letak nama mula tu B14. Okey. Tapi disebabkan nama mirip macam nama kapal terbang ke apa, mungkin nama senjata perang dan nampak tak sesuai, Arwah Acoy iaitu vokalis BIV telah mencadangkan satu idea dan dia telah mencadangkan nama yang ada lah, iaitu Brave Invasion. Kalau terjemahan bahasa Melayu dia apa? Terjemahan dia mungkin berani dalam mengejar matlamat. Brave Invasion, macam tu lah kot. Lebih kurang lah. Okay. Jadi nama tu melekat lah. Jadi digunakan singkatan BIV. Jadi melekat lah, nampak cantik lah BIV. Line up BIV yang awal sekali adalah Saudara Aru. Kemudian Pian. Okay, Pian adalah gitaris. Aru bermain basis. Dan kemudiannya Arwah Acoy. Kebetulan pula Arwah Acoy dan Pian satu sekolah, sama juga dengan Saudara Aru. Jadi mereka mudah untuk berkomunikasi. Maksudnya ikatan komunikasi itu dah ada sejak daripada zaman sekolah lagi lah. Okay, kemudian aku sendiri sebagai drummer untuk band ni pada tahun 1997. Itu selepas aku tamat sekolah. Dan kebetulan pula Saudara Aru ni dia sama umur aku. Jadi dia mengajar aku lah untuk menubuhkan satu band. Mula tu kami hanya sempat berlatih lah, jamming dua orang masa tu. Ada 1-2 lagu yang Aru buat. Pas beberapa kali jamming, Aru terdetik lah untuk mencadangkan untuk tambah line up lah, untuk cari gitaris. Itu adalah kelangsungan daripada usaha awal Aru lah. Okey, akhirnya pada tahun 1998 matlamat untuk menubuhkan band tu terlaksana. Dia adalah 3-piece band. Dia ada satu gitar yang rhythm dan lead Pian cover sekali. Lepas tu bassist Saudara Aru. Okey, drum aku sendirilah, dan juga vokal Arwah Acoy. Selepas kami merekod demo pertama tu dinamakan sebagai Condox Mania. Ada 4 lagu. Konsep muzik dalam demo BIV ni ia lebih kepada style old school metal lah. Dia ada elemen heavy metal version yang awal, bukan heavy metal yang style laju macam Judas Priest tak. Ini yang awal punya, version yang awal. Okay. Dan juga ada sikit elemen rock and roll. Pian dia sebenarnya ada pengaruh rock dan rock and roll yang sangat kuat, kerana Pian juga adalah seorang sessionis untuk beberapa band untuk sesi rakaman studio lah. Dia bukan main live lah, tapi dia adalah sessionis untuk proses rakaman beberapa band rock. Ni banyak orang tak tahu. Pian juga adalah seorang pemain untuk function band, sama ada function di majlis-majlis makan malam ke, ataupun majlis-majlis gathering. Dan juga yang paling best sekali adalah majlis kenduri kahwin lah. Untuk makluman korang semua, BIV juga terjebak dalam beberapa function kenduri kahwin. Itu bukan main penuh lah, kami dijemput saja. Sebab kadang-kadang function kenduri kahwin tu kawan-kawan kan. Jadi atas permintaan kawan kami perform lah. Agak menarik lah sebab BIV membawa lagu sendiri untuk
persembahan di Kenduri Kahwin. Itu adalah pengalaman yang menarik juga lah. Walaupun mungkin pada setengah band metal masa tu rasa alah ni melanggar prinsip lah apalah, ataupun tak terlalu keras lah. Tapi pada aku dan juga geng-geng BIV, ia adalah satu pengalaman yang berguna lah untuk kami. Sebab daripada situlah kita akan tahu kau ni orang suka tak lagu kau ni, walaupun kau main lagu lain kan. Itulah sebenarnya, itu keberanian yang ada pada BIV dalam masa tu, yang tak mungkin dibuat oleh band metal lain ketika itu. Aku juga kena hadam step gentak caca, gentak joget, yang sebenarnya dulu aku agak macam canggung lah. Kau main metal, apa pasal kau nak main benda ni lah. Itu masa tu lah. Tapi sebenarnya dia adalah satu pengalaman yang bagus lah sebenarnya, yang meningkatkan skill orang nak main sebenarnya. Kelebihannya pula, kami masa tu dapat berkomunikasi dengan audiens yang berbeza. Kau bukan hadap satu audiens yang biasa saja. Kau hadap satu geng, satu kelompok metal saja, ataupun budak-budak underground je. Tak, kau berhadapan dengan orang kampung. Kau juga berhadapan dengan orang biasa, dan kau juga berhadapan dengan budak-budak kecil-kecil yang sonok tengok orang main band. Maknanya bila budak-budak pun datang boleh layan lagu kau, orang tua pun boleh dengar, tengok tanpa ada komplain. Maknanya metal tu sebenarnya boleh diterima lah. Dan BIV sebenarnya telah berjaya macam mana ayatnya, menemusi kelompok-kelompok masyarakat pendengar yang lain lah. Tak silap aku, pada bulan Januari tahun 1999 kami ada masuk dalam satu ruangan khas dalam majalah ROTTW. Yang tak sangka BIV juga masuk dalam ROTTW. Terima kasih kat Bang Rom. Okay. Dalam ruangan bawah tanah. Okay. Dapat jugalah kami dalam ruangan yang kecil mempromosikan BIV. Terima kasih. Ini memang takkan dapat dilupakan lah. Ada kami pernah terlibat dalam event sebenarnya pembukaan studio dinilai. Itu antara studio yang terawal dinilai pada waktu tu, tahun 99 ke atau 99 tak silap aku. Nama studio tu Studio Dan Bosa. Itu di Bandar Baru Nilai. Sekarang tak ada dah. Tempat tu pun dah jadi macam tempat tinggalan sejarah lah kan. Okay, kami antara band yang dijemput lah. Dan tak lupa juga kami juga merupakan band jemputan untuk satu program Battle of the Band yang diadakan di Plaza Warta Bangi. Sekarang ni plaza tu dah nama apa aku pun lupa lah. Dah tukar nama baru, Plaza Warta Bangi. 2 kali BIV dijemput sebagai band undangan lah. Event terbesar yang pernah kami join adalah Festival Muzik Lakula yang berlangsung tak silap pada 29 April tahun 2000 di rooftop KM Plaza Seremban. Ini paling besar lah. Ini event paling besar di Seremban sebenarnya, dan juga di Malaysia masa tu, sebab dia melibatkan penganjuran konsert malam dan siang. Di sebelah siang tu dia lebih kepada artis-artis mainstream, macam Nur Aniza Idris tak silap aku dengar, dan ada beberapa band-band yang mainstream lah. Aku tak boleh ingat lah. Yang cuma aku ingat pada sesi belah malam tu lah, sebab BIV terlibat sekali antara band-band besar yang ada masa tu, Pilgrim, Dead Mushroom, Daffodils, selepas daripada event Music Festival Lakula tersebut. Okay. Disebabkan kami ni juga ada pesaing-pesaing yang tidak begitu suka dengan kemunculan BIV di Seremban dan juga secara aktif, maka benda-benda ni lah, politik yang berlaku dalam scene di Seremban masa tu telah menyebabkan BIV tergerak untuk keluar daripada scene di Seremban tu untuk mewujudkan satu scene baru dinilai, dan hasrat itu memang telah menjadi kenyataan. Sebenarnya kami merancang agak lama. Itu yang sebenar merancang adalah Aru dan juga Pian. Kalau tidak kerana Aru yang ada semangat untuk untuk mencetuskan idea penganjuran gig ni, dan juga sokongan pengurusan
dan strategi daripada Pian, mungkin dia tidak akan berjaya lah. Akhirnya pada bulan Februari tahun 2001, kita telah berjaya menganjurkan satu gig muzik underground pertama dinilai masa tu, yang dinamakan sebagai gig First War. Ia penganjuran gig yang sangat berjaya, sukses walaupun untuk kali pertama. Okey. Orang pun masa tu tak tahu, kebanyakan budak-budak underground yang ada di Negeri Sembilan, khusus di Seremban, pun tak tahu kewujudan The Old House Pub, itu venue yang kami jadikan sebagai tempat gig tersebut. DIV selepas tu terus menganjurkan gig dinilai. Okey. Sebenarnya kami nak merancang gig pada penghujung tahun 2001, tapi disebabkan akibat kesan isu black metal yang muncul pada waktu tu, pada penghujung bulan 7. Jadi perancangan untuk mengadakan gig, untuk menganjurkan gig pada bulan 9 masa tu tertangguh atas nasihat polis dan juga atas nasihat owner pub tersebut, disebabkan faktor-faktor keselamatan. Okay, maka kami terpaksa batalkan penganjuran tersebut. Selepasnya berlaku kejadian 9/11, itu serangan pengganas di WTC New York, isu black metal terus padam. Tetapi kami juga ambil masa yang lama jugalah untuk kembali. Kami telah kembali menganjurkan gig. Okey, gig tu nama dia Live from Extermination. Ku dan Aru telah bergandingan untuk menganjurkan gig tu. Okey, tempat sama juga di Old House Pub. Okey, masa tu antara band besar yang aku panggil masa tu Pyron, tu band death metal daripada Ipoh, dan juga Sarotical Scoundrel, itu band Brutal Death daripada Kedah. Ini Azim The Hidden, masa tu dia main gitar dia main gitar, dan juga beberapa band lokal lah. 3 bulan selepas tu, okey, Pian kembali aktif dan BIV kembali bergerak, dan termasuk juga kami kembali untuk menganjurkan gig pada tahun 2002. Itu dinamakan Live from Extermination Part 2. Dia lanjutan daripada Live from Extermination yang sebelum tu lah. Okey, yang ini bukan gig metal tetapi gig campur. Ada satu band punk iaitu SDI daripada Semban, satu lagi band Skinhead, aku lupa nama band tu, dan juga kita panggil Psychotic Sufferance. Ada satu band grunge daripada Bangi, saya guna nama dia Insomnia, dan satu lagi band sub pop daripada Semban, iaitu band Knifey. Dan dia punya killer band yang masa tu untuk gig ni adalah Break the Silence, band Brother Dul Ma'ruf. Ni dia adalah adik kepada Rahim Ma'ruf. Okey, teringat dulu Abang Dul Ma'ruf, dia main bassist untuk Break the Silence. Gig tu mungkin adalah kemuncak kepada kejayaan BIV di Nilai lah. Kalau pergi Nilai, tanya dengan geng rock ataupun geng metal yang lama, dia orang mesti tahu siapa BIV. Itu sejarah dia lah. Sejarah ni memang aku tak faham kenapa tak masuk dalam beberapa Zain ke apa ke, kecuali daripada tulisan Nazrul Azwad. Tulisan daripada Nazrul, dia juga seorang wartawan media pada masa tu, dan dia dah banyak membantu untuk mempromosikan beberapa gig yang kami anjurkan lah. Okay, terima kasih juga pada beliau lah, sehingga hari ini beliau antara orang yang masih menyimpan hazanah gig yang ada di seluruh Malaysia lah kan. Boleh rujuk pada dia lah. Dia adalah antara rujukan yang bernyawa yang masih kita boleh rujuk lah. Penamat kepada kisah ini, BIV pada penghujung tahun 2002 mengalami krisis lah. Ini biasa dalam semua band lah, akan berlaku krisis. Sama ada krisis itu berjaya diatasi dan ataupun akan menyebabkan band itu berpecah. Tetapi keadaan tidak memihak kepada BIV lah. Akhirnya menamatkan kisah perjuangannya pada penghujung tahun 2002 lah. Aku boleh katakan pada bulan Disember lah kisah tu berlaku. Ada sikit salah faham yang telah berlaku antara aku dan juga Aru dan Pian lah.
untuk pengakhiran kisah ni, jika tidak kerana BIV, tidak tercetusnya scene muzik bawah tanah dinilai, dan juga tidak akan memunculkan band-band metal yang baru daripada nilai. Ini antara sumbangan besar BIV lah untuk scene metal di Negeri Sembilan dan juga Malaysia. Kau mewujudkan satu benda yang tak ada daripada menjadi ada. Dia bukan satu usaha yang kecil. Kami sebenarnya secara jelas kat sini, BIV telah membuktikan ia bukan sekadar berkata-kata, bukan sekadar angan-angan, bukan sekadar mainan cerita kedai kopi, tapi BIV telah merealisasikan hasrat untuk menganjurkan gig dan juga mewujudkan scene muzik dinilai. Okay, alhamdulillah. Dan juga disebabkan BIV jugalah munculnya Farasu sehingga hari ini. Aru meneruskan kehidupannya dengan berniaga. Pian pula meneruskan juga perniagaan dalam bidang muzik dan sukses hingga hari ini. Dia telah membuka studio baru dan juga pejabatnya di Bandar Baru Nilai. Okay. Pian Entertainment, dan sukses hingga ini. Dan juga untuk pengetahuan korang, Pian juga adalah antara pengasas band pop rock yang bernama Sakti, kumpulan Sakti. Boleh rujuk dalam YouTube, ada nama band Sakti. Okay, dan aku pula terus berkarya dengan Farasu sehingga kini. Okay, sekian, terima kasih kawan. Inilah dia sejarah band yang bernama Brave in Vision ataupun BIV, yang telah memberi sumbangan besar dan mencetuskan impak yang besar kepada scene muzik bawah tanah dinilai. Okey, itulah kisahnya. Selepas ni aku akan lanjutkan dengan kisah kemunculan pula nilai Loud Blast scene yang meneruskan kesinambungan BIV dinilai. Okey, sekian, terima kasih kawan. Jangan lupa subscribe dan terus ikuti channel aku. Okey, terima kasih.